الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله الخير كله بيد الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله أما بعد. Alhamdulillah, pada petang ini dapat kita sambung kuliah kita. Mudah-mudahan kita semua dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Petang ni kita akan sambung membaca kitab muka surat 16. Jangan jadi seperti utusan kaum Ad. Kaum Ad ni Nabi mereka Nabi Hud. Kita dah cerita dah tentang Nabi Adam, Nabi Nuh. Lepas Nabi Nuh, Nabi Hud. Nabi Hud Nabi kepada bangsa Ad. Okey, Nabi Hud Nabi kepada bangsa Ad. Dia daripada susur jalur keturunan Nabi Nuh. Anak Nabi Nuh ada banyak orang yang Islam. Antaranya nama Sam atau Sem, S-A-M, boleh baca Sam atau Sem. Sam bin Nuh atau Sem bin Nuh. Sem ni atau Sam ni, Sem atau Sam ni, dia ada anak dia nama Abdullah. Abdullah ni ada anak nama Hud. Itulah Hud, Nabi Hud. Hud bin Abdillah bin Sam bin Nuh. Asalnya keluarga Nabi Nuh ni yang selamat daripada tufan banjir besar ni, mereka tinggal di Iraq. Sebab bukit judi itu duduk di Iraq. Fastawat alal judi. Kapal Nabi Nuh berlabuh di atas bukit judi. Bukit judi itu di Iraq. Maka berlakulah kehidupan dan tamadun Iraq. Tuan-tuan, mungkin tuan-tuan belajar sejarah ketamadunan Iraq. Ada Mesopotamia, macam-macam kerajaan yang wujud di Babylon dan sebagainya di Iraq. Itu cerita asal lepas selamat daripada banjir besar, berlabuh kapal itu di bukit judi di Iraq. Kemudian anak cucu Nabi Nuh ni mereka berpecah. Ada yang stay tinggal di Iraq, ada yang berhijrah. Antaranya Nabi Hud lah, atau ayahnya Abdullah, dicatat dalam buku-buku sejarah. Hud bin Abdillah, dia punya family, mereka pergi duduk di kawasan Al-Ahqaf. Quran pun ada surah nama Suratul Ahqaf. Ahqaf ni kawasan padang pasir yang ada gunung-gunung pasir. Itu mana Ahqaf. Terletak antara Oman dan Hadramaut, Yaman.
Oman dengan Yaman ni kan negara berjiran. Saya pergi Mesir dulu, saya naik kapal terbang flight Oman Air. Oman ni antara negara yang kaya. Mereka suka pakai jubah dan suka pakai serban batik-batik itu, serban warna-warni orang Oman. Orang Oman dia putih, orang Yaman dia gelap sikit, hitam manis. Jadi Ahqaf, tempat Nabi Hud dan kaumnya Ad ni, mereka duduk di tengah-tengah antara Oman dan Yaman. Orang nak masuk Tarim, nak pergi ke Hadramaut pun kebanyakannya ada banyak cara lah. Antaranya mereka pergi ke Oman, kemudian masuk jalan darat, naik bah apa semua. Ada anak murid saya pun pergi mengaji di Syria, dia pergi Oman. Lepas itu baru masuk Yaman. Boleh sampai ke Hadramaut, kota Tarim, Ma'had Darul Mustafa di bawah pimpinan Habib Umar. Ada pelajar kita, ada staf kita yang belajar di sana. Okey, baik. Saya dah sampai dah Oman, Yaman belum lagi. Yaman belum lagi. Jadi kaum Ad ni dia duduk tengah-tengah antara Oman dan Yaman. Duduk di tempat nama Al-Ahqaf. Ahqaf ni sekarang berada dalam kerajaan Yaman. Dan ada universiti Al-Ahqaf. Jami'ah Al-Ahqaf. Di situlah tempat kehidupan kaum Ad di bawah pimpinan Nabi mereka, Nabi Hud alaihi salam. Nak faham itu dulu. Jadi kitab yang kita baca ni dia lebih kepada sejarah. Sejarah. Nabi kita tak pandai baca, tak pandai tulis, tapi Nabi kita menguasai sejarah. Sejarah satu benda yang sangat penting dalam kehidupan kita. Baik tuan-tuan, kaum Ad ini, kalau tuan-tuan nak rujuk Al-Quran, selalu saya pesan kan, pengajian kita kena ada Quran di sebelah. InsyaAllah pakai ready Al-Quran. Tuan-tuan boleh buka surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf ayat 69. Kalau Mushaf Uthmani, muka surat 159. 159 surah Al-A'raf ayat 69. Di situ Allah Ta'ala bagi tahu kaum Ad, Nabi Hud, kaum Ad ini, mereka selepas daripada Nuh alaihi salam, Nabi Nuh. Nabi Nuh lepas daripada tu, Nabi Nuh pun meninggal dunia apa semua di Iraq. Kaum ni berpindah ke belah Yaman dan mereka membina kerajaan mereka di bandar yang hebat nama Bandar Iram. Tuan-tuan bisa baca kan? Iramadatil Imad. Imad tu tiang-tiang yang tinggi. Mereka buat satu bandar nama Iram di kawasan padang pasir, tapi mereka bina bangunan lebih tinggi daripada KLCC. Zatil Imad, tiang-tiang yang mencakar langit, tiang-tiang tinggi. Hebat seni bina mereka. Tapi akhirnya dihancurkan, sekarang jadi kawasan padang pasir lah. Kosong. Adalah kesan-kesan peninggalan tu. Dulu tiang tinggi, ya Allah. Mereka pun besar-besar tuan-tuan. Kita tengok dulu surah Al-A'raf ayat 69. Ada Quran kan? Semua ada Quran, Quran terjemahan. Kita ambil di tengah-tengah. Ayat 69 ni saya tak mau baca semua. Saya nak ambil tengah-tengah. Dan nak ambil dekat wadhkuru. Di situ. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. Ayat tu kita baca. Mari kita tadabbur sama-sama. Muka surat 159 surah Al-A'raf ayat 69. Wadhkuru, dan ingatlah. إذ جعلكم خلفاء, kami menjadikan kamu sebagai khalifah, yakni pengganti, pemimpin yang menggantikan. Ganti siapa? Min ba'di qaumi Nuh, selepas kaum Nabi Nuh. Kaum Nabi Nuh ni banyak yang mati, kemudian yang hidup beriman, mereka tinggal di Iraq, membina kehidupan dan tamadun kerajaan di Iraq. Lepas tu kerajaan Iraq ni tak cemerlang, biasa aja. Allah Ta'ala ganti ni memerintah dunia, iaitu kaum Ad. Okey, jelas Allah Ta'ala sebut min ba'di qaumi Nuh, lepas Nuh Ad.
Lepas Nuh, kaum Ad di bawah pimpinan Nabi Hud. Dalam ayat lain Allah Ta'ala sebut, wa ila adin akhahum huda. Kepada kaum Ad kami menghantar rasul yang bernama Hud. Okey, wazadakum fil khalqi bastah. Ditulis sad tapi dibaca sin, ada sin ada tu, bastah. Wazadakum fil khalqi bastah. Dan Allah menambah untuk kamu pada penciptaan tubuh badan kamu bastah, kuat dan tinggi. Ni pun ni besar. Manusia terbesar di dunia, kaum Ad. Manusia tertinggi di dunia, kaum Ad. Kita tahu Nabi Adam tu tinggi kan, 60 hasta, 90 kaki. 30 meter ketinggian Nabi Adam. Nabi Adam, kemudian Nabi Muhammad kata lepas Nabi Adam, manusia makin pendek, makin pendek, makin pendek. Tapi ada satu keganjilan Allah buat. Lepas Nabi Adam, Nabi Nuh pun ni pendek sikit. Pendek sikit. Tapi kaum Ad, kaum Nabi Hud ni, wazadakum, Allah tambahkan lagi. Lebih tinggi daripada Nabi Adam. Kaum Ad, kaum Nabi Hud ni, Allah kata zadakum, Allah tambah ketinggian. Mereka lebih tinggi daripada Nabi Adam. Nabi Adam besar, mereka lebih besar daripada Nabi Adam. Mereka sasa, tough, badan besar-besar. Manusia raksasa, kalau boleh kita guna istilah itu. Tak, bila mereka besar, mereka jadi samsi, mereka jadi jahat. Mereka buat bangunan tinggi-tinggi, okey cantik. Akhirnya mereka berbangga dengan kekuatan mereka sehingga mereka mencabar Allah. Mereka kata dalam ayat yang lain, tuan-tuan boleh buat carian lah. Saya tak sempat nak tengok surah apa. Ada perkataan mereka dalam Quran. Man asyaddu minna quwwah. Man asyaddu minna quwwah. Siapa lagi yang lebih kuat daripada kami? Samsing tak? Man asyaddu minna quwwah. Ada siapa lagi yang lebih kuat pada kami? Maksudnya kami kuat. Tak ada siapa lagi yang lebih kuat pada kami. Ada? Tak ada. Mereka rasa mereka hebat. Allah bagi badan besar, patutnya mereka bersyukur. Mereka tak syukur. Allah Ta'ala kata, fadhkuru ala Allah. Ingatlah ni'mat-ni'mat kurniaan Allah. Ala Allah, ni'am Allah, nikmat-nikmat Allah yang Allah bagi. La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu berjaya di dunia, berjaya di akhirat. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Kamu akan berjaya. Kalau kamu syukur, tuflihun. Kamu beruntung, kamu berjaya dunia, berjaya akhirat. Tapi mereka mengkufuri nikmat Allah, badan yang besar itu, mereka kuat. Allah tambah lagi kekuatan. Dalam ayat lain disebut, wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Ditambah lagi kekuatan atas kekuatan. Mereka kuat dah, Allah tambah lagi. Mereka tak syukur, jadi istidraj lah. Dapat nikmat, dapat kekuatan, badan besar berketui-ketui, boleh belah bukit. Tidak ada manusia. Kita ni halus je tuan-tuan. Kita ni halus. Kita ni kecil je. Kita ni 6 kaki je. Kan tak sampai. Dengan pendek, dengan halus. Makhluk Allah ni, kaum Ad ni besar-besar. Bila besar dia jadi samsing. Dia jahat. Dia tidak menyembah Allah. Dia pun buat berhala besar tu. Tak ada berhala ni. Dia pun buat tinggi tu. Lebih tinggi daripada KLCC. Ada 3 berhala dicatat oleh pengkaji-pengkaji sejarah. Ada nama berhala Suda. Ada berhala nama Samud. Ada berhala nama Haba. Suda, Samud. Sad min waudal. Bukan Samud. Samud tu nanti kita cerita kaum Nabi Saleh di Madain. Madain ni antara Jordan ke Saudi, nak masuk belah Madinah. Jordan nak masuk Madinah, ada nama Madain Saleh. Itu kaum Nabi Saleh. Baik, orang-orang Arab ni, mereka duk lalu daripada Mekah ke Madinah, bawa perniagaan sampai ke Yaman. Kalau musim sejuk, mereka pergi ke Yaman. Rihlatash syita. Rihlah, travel musim sejuk. Kan? Musim sejuk, mereka pergi berniaga di Yaman. Wasaif, musim panas, mereka berniaga di Syria. Jadi Allah Ta'ala sebut, pagi Jumaat selalu kita dengar untuk imam baca surah Sajdah. Allah Ta'ala sebut, apa ni? Yamshuna fi masakinihim. Yamshuna fi masakinihim.
orang-orang Arab Quraisy, mereka bisnes antarabangsa, yamshun, mereka akan berjalan fi masakinihim, melalui kediaman-kediaman kaum Ad ni. Saya nak pergi ke Yaman, nak pergi ke Hadramaut, mereka akan lalu kawasan Al-Ahqaf ini. Sepatutnya inna fi dhalika laayatin, sesungguhnya pada demikian itu ada tanda-tanda untuk mereka fikir. Jadi Allah Ta'ala tempelak kaum Quraisy dalam surah Quraisy, liilafi Quraisy ilafihim, sudah menjadi kebiasaan mereka berniaga. Ilafihim, kebiasaan mereka. Rihlatash syita, musim sejuk mereka akan travel ke Yaman. Wassaif, musim panas travel ke Syria. Nak pergi ke Syria, lalu ke Madain Saleh. Nak pergi ke Yaman, tentu lalu komplek pemerintahan kerajaan Ad atau nabinya Nabi Hud alaihi salam. Jadi dalam kehidupan kita sebenarnya kita baca surah Yasin, ada sejarah. Kita dengar imam baca surah Sajdah, ada sejarah yang boleh kita kutip. Mungkin pelajar-pelajar yang menuntut di Yaman atau yang keluaran lepasan Yaman lebih memahamilah tajuk bangsa Ad, bangsa yang gagah, kuat, akhirnya mereka sombong, mereka jahat, dibinasakan oleh Allah. Dalam bahasa Arab dipanggil Qaum Ad, Qaumul Jababirah. Qaum Ad, Qaumu Jababirah. Kaum Ad itu kaum yang sangat samsing, sangat kejam. Dan mentang-mentang Allah bagi badan mereka kuat, tough, bastoh tadi kita baca 69 surah Al-A'rafi, badan besar, tough, sasa, mereka gunakan ini. Dahlah tak sembah Allah, kafir, sembah berhala, Samud, Suda, Haba, dah dalam tu. Fa'aktharu fiha al-fasad. Fa'aktharu fiha al-fasad. Mereka banyak buat kerosakan. Mereka serang negara-negara lain. Mereka bully. Mereka hancurkan negara orang. Mereka bunuh orang. Bahkan mereka ni besar, manusia lain kecil. Mereka manusia raksasa, manusia besar ni. Tangan dia besar mana tak tahulah tuan-tuan. Ya, baju ni pun memang tak celih. Kalau bagi baju saya hadiah kat ni pun memang tak boleh pakai lah. Ni pun kalau masuk kedai-kedai kain, jekyll ke apa, jekyll kena buat tinggi lagi lah. Kita tak muat pintu, kena tunduk lah. Terantuk lah. Orang tinggi, orang besar. Lebih besar daripada Nabi Adam. Lebih besar daripada Nabi Nuh. Nabi Hud pun besar lah. Nabi Hud pun besar. Mereka samsing lah. Mereka buat kerosakan. Serang sana, serang sini. Bunuh orang ni, bunuh orang ni. Mereka kalau tampak orang, pelanting kepala. Tercabut kepala. Kalau penuh nampak ni apa? Bukan tampak melawak. Kita kadang jumpa kawan melawak, tampak belakang, tumbuk pelan. Ya, tumbuk melawak. Mereka tumbuk tu tumbuk dengan kejam. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Wa idha batashtum jabbarin. Siapa pandai boleh cari ayat ni, boleh kongsi. Wa idha batashtum. Batash ni tampak. Apabila kamu menampar, batashtum jabbarin, kamu tampak dengan penuh kekejaman. Depa tampak ni patah kepala orang. Depa tampak ni boleh tercabut kepala orang. Kuat sungguh mereka. Tapi apa munasabahnya saya pun tak tahu. Ada orang share dulu, saya tengok ada satu video. Kalau kita sakit lutut, baca ayat ni. Wa idza batashtum jabbarin, lepas tu kita tepuk lutut. Apa munasabah, apa kesesuaiannya saya pun tak tahu. Ayat ni cerita kekejaman kaum Ad. Apabila kamu menumbuk, menampar, kamu tampak dengan penuh garang lah, tampak pang, bukan orang panggil apa, penampak Tokyo dah. Penampak kaum Ad ni memang mati orang. Tu dia bawa penampak mempuih dah orang, mati dah. Tapi ada orang share katanya kalau sakit lutut, baca ayat tu tepuk di lutut. Apa kena mengena dia pun saya tak tahu. Tak tahulah tuan-tuan try buatlah, lega ke tak lega, wallah. Tapi macam tak ada relevannya lah dengan ayat kaum Ad ini bengis, kejam, zalim, suka penampak orang suka-suka hati dengan sakit lutut tu. Mungkinlah kalau Allah nak bagi lega, mana tahu kan. Mana kita nak tahu. Itu juga lah tu. Wa idza batashtum jabbarin. Kalau lega dengan izin Allah, buatlah. Cuma kita kena faham ayat tu, apa maksud dia, apa terjemahan dia, apa cerita dia. Cerita dia, mereka ni suka penampak orang, suka tumbuk orang, suka serang orang, suka bunuh orang.
Suka buat naya dekat orang. Taghal fil bilad, mereka melampau. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Sakit pinggang juga ustaz noh. Oh, macam tu. Tak tahulah kalau mujarab ke. Kalau mujarab lah ba'sa bih. Tak apa buatlah, usaha ikhtiar. Tapi kita kena tahu lah ayat tu cerita kat mana. Jangan duk beramal saja sampai tak tahu. Tak tahulah. Ayat tu cerita kau suka penampak orang. Kita tak tampak lah tu. Tepuk pelan-pelan kot lutut. Tepuk pelan-pelan. Tepuk pelan-pelan pinggang. Ayat penyembuh ustaz. Oh, Masya Allah. Allah bagi sembuh. Allah bagi sembuh. Tepuk pinggang lepas solat. Orang tua-tua duk amal. Oh, kalau mujarab tak apalah. Cuma ada orang duk amal tapi dia tak tahu cerita. Asal-usul ayat tu dia tak tahu. Jadi kita bagi asal-usul. Nak beramal tak ada masalah. Tidak ada syirik. Apa guna ayat Quran? Surah Asy-Syura ayat 30. Wa idza batashtum jabbarin. Ayat ni dengar orang kata kalau tumbuk dinding pecah. Hak ni baru sesuai. Baru ganas. Wa idza batashtum jabbarin, tumbuk. Tapi kena tumbuk kuat-kuat lah. Tumbuk kuat-kuat, insya-Allah tangan bengkak. Dinding tak pecah, tangan pecah. Ustaz Anas kena try dulu. Kalau pecah, baru saya try. Ustaz Anas try dulu. Tumbuk dinding. Kira kuat macam Quran lah. Mungkin munasabah ni nak ambil kekuatan kot. Tapi ada satu ayat yang saya pernah dengar. Ayat ni memang sesuai. Untuk kuat. Kita kuat dah, nak kuat lagi. Baca ayat wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Ayat berapa? Siapa-siapa pandai asatizah yang ada tolong cari. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Allah tambah kekuatan kepada kekuatan kamu. Kamu kuat dah, Allah tambah lagi. Itu insya-Allah kuat tu. Tapi gunalah kekuatan kita ni untuk menebah, tanam pokok, menyangkui, main bola. Jangan kita guna ke arah yang tak betul. Cari ayat tu nah. Wa yazidkum quwwatan. Ni semua ayat-ayat berkaitan kaum Ad. Ni pun kuat betul. Badan tough. Kalau masuk bina badan memang menang kat ni apa. Taghaw fil bilad, mereka melampau sehingga mereka buat satu slogan. Semua pakat duk cakap slogan tu. Man ashaddu minna quwwatan. Kita baca waqaf, man ashaddu minna quwwah. Siapa lagi yang lebih kuat daripada kami? Samsing. Sembah berhala. Buat kezaliman. Sombong. Tiga ni. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah kau melihat bagaimana Allah menghancurkan kaum Ad? Iram tu bandar ni apa? Dia pun panggil bandar Iram. Iram madzatil imad. Bandar Iram yang mempunyai tiang-tiang mencakar langit tinggi, lebih tinggi pada KLCCU. Tapi akhirnya hancur. Hancur dengan apa tuan-tuan? Fa'uhliku birihin sarsarin atiyah. Birihin sarsarin atiyah. Kaum Ad ini dihancurkan dengan angin. Birihin sarsarin. Angin yang kencang. Sarsarin makna sangat kencang. Sarsarin juga membawa makna syadidatul burudah. Atau syadidul burudah. Tersangat sejuk. Angin sejuk yang sangat kencang. Dan Allah Ta'ala juga nanti kita akan jumpa satu perkataan nahas. Yang kita jadikan bahasa Melayu, nahas. Sebenarnya bahasa Arab, bahasa Quran. Fi yaumi nahsin mustamir. Fi pada yaum, hari. Nahas, nahsin. Hari nahas, mustamir, terus menerus. 8 hari, 7 malam. Angin kencang, sejuk. Angin tu datang menghancurkan mereka. Kaum Nabi Nuh dihancurkan dengan banjir kilat. Kaum Nabi Hud, kaum Ad yang kita nak baca ni, mereka ni dibinasakan dengan angin yang sangat kuat, sangat sejuk. Angin ini melempar mereka ke dalam laut. Ada yang pecah rumah, ada yang putus badan, ada yang hancur sehancur-hancurnya. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Ni ayat nak kuat ni. Tapi wala tatawallaw mujrimin, jangan kamu berpaling menjadi orang jahat. Kuat tak apa, jangan jahat ya. Baik. Okey, takut tak dan nak baca hadis ni. Baik kita baca hadis.
Saya sebut beberapa ayat tadi. Bastah itu dalil badan dia pun besar. Besar nala punya, gila-gila punya besar. Ya Allah. Kalau ni apa ada seorang, kita tak panggil orang dah, baru kita tengok todoh besar, lebih besar daripada Nabi Adam, lebih tinggi daripada Nabi Adam. Ya Allah. Allah buat. Tak cukup kain lah zaman sekarang. Satu tak cukup kain. Ayam sekok cukup lah ni makan. Agak-agak lah seorang makan ayam sekok cukup lah. Rasa tak cukup. Nak makan lembu lah. Nak makan lembu. Seorang makan lembu. Habis lembu kat kampung kita ni makan. Ni pun orang, bukan kata apa orang. Orang besar. Orang besar. Badan besar. Jadi tak syukur. Tak mensyukuri kekuatan badan sasa. Duk serang orang. Duk buat zalim kat orang. Bina bangunan tinggi-tinggi. Buat atas bukit. Buat. Kadang-kadang tak basun. Sia-sia je bangunan. Buat istana. Bukan ada siapa duduk pun. Membazir satu lagi. Membazir. Buat istana besar-besar. Fa'aktharu fiyal fasad. Akhirnya Allah Ta'ala turun azab. Azab dia mudah angin je pun. Ni pun kemarau. Ni pun nak hujan. Allah tak bagi hujan. Allah bagi angin. Pada muka. Hancur mati habis. Baik. Kita tengok terus terjemahan lah. Muka surat 17. Nak pukul 6 dah. 10 minit lagi. Astaghfirullahalazim. Seronok cerita sejarah ni seronok. Kalau kita boleh pi, saya memang nak pi lah. Saya nak pi Yaman, saya nak pi tengok tang mana Ahqaf, tang mana kesan-kesan peninggalan kaum Ad, kaum Hud ni. Mesir, alhamdulillah saya pi dah. Kita menjelajah habis Mesir. Bukan kata pi semua kampung, nak pi tang mana Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Harun kita jalan. Kita seronok sejarah ni seronok. Sejarah ni satu yang sangat menarik. Jadi kalau ada rezeki habis wabak ni ke, boleh kita pergi tengok Yaman, kita pergi ziarah, kita pergi tempat-tempat bersejarah. Sebab kita nak Quran yang kita baca tu, ada ayat-ayat sejarah tu, bila kita baca tu, kita sampai dah tempat-tempat tersebut, dia akan nak habaq guna tau. Kita akan faham sungguh-sungguh. Kita akan faham sungguh-sungguh cerita Nabi ni. Perjalanan perjuangan mereka, tempat mereka, bangunan-bangunan ni semua ada sebut dalam Quran dan hadis. Jadi dia ada ada sesuatu lah dalam puas baca Quran rasa puas, baca Quran, baca hadis rasa puas. Yang ni sejarah Ad ni dia di Yaman, di bandar Iram, di kawasan padang pasir. Yang sekarang ni padang pasir dulunya menjadi istana yang hebat. Bahkan mereka boleh buat saliran air. Tempat kering kontang tu, ni pun boleh buat saliran air. Boleh tarik air daripada sungai-sungai ni. Boleh buat garden, boleh buat taman, boleh tanam pokok-pokok yang indah. Tempat kering kontang tapi ada pokok yang menghijau. Ni cerita dululah. Allah, tak ada siapa pandai macam ni pun lah. Masya Allah. Kebijaksanaan mereka, tetapi kerana zalim, takabur, sembah berhala, rasa kuat sangat, siapa lagi lebih kuat daripada kami? Rupa-rupanya angin lebih kuat dari mereka. Tentera Allah, Allah hantar ribut taufan, puting beliung 8 hari 7 malam Sanusafir insya-Allah kita akan pergi lah ke tempat-tempat ni. Kita pergi tempat-tempat bersejarah untuk kita lebih faham Al-Quran dan hadis. Baik, saya baca terus terjemahan ni, ertinya muka surat 17. Daripada Al-Harith bin Yazid Al-Bakri radhiyallahu anhu berkata, aku keluar, perawi ni, untuk mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Al-Ala bin Al-Hadrami. Dia adalah perselisihan pendapat dia dengan seorang sahabat nama Al-Ala bin Hadrami. Tak apalah bab tu, dia nak pergi jumpa Nabi. Harith ni, dia nak pergi jumpa Nabi. Dalam perjalanan, aku melalui tempat yang bernama Rabzah. Di Madinah tu ada satu kampung nama Rabzah. Di situ terdapat seorang perempuan tua dari Bani Tamim. Duk tepi jalan perempuan ni macam duk tepi bus stop lah. Dia nak pergi Madinah. Dia ada bertengkar dengan kawan dia. Dia nak pergi cerita kat Nabi masalah dia. Okey.
Dalam perjalanan tu sampai dekat Rabzah, dia tengok tepi jalan ada seorang nenek duk tunggu tepi jalan. Dia pun sapa, dia pun tegur nek ni. Nek, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seorang je nek? Ya, seorang je. Nek nak pergi mana nek ni? Nak pergi mana? Nek ni kata, saya nak pergi Madinah. Tapi saya tak ada kenderaan. Kalau ada siapa-siapa boleh tolong bawa, baguslah. Hang nak pergi mana? Harith ni kata, saya pun nak pergi Madinah. Elok orang satu jalan. Boleh nek tumpang? Bolehkah nek nak tumpang? Dia pun kata, boleh insya-Allah tak timbul fitnah sebab dia muda, nek tu tua. Boleh tumpang. Dan dia pun naik kuda, kuda ada tempat sekeduk, ada tirai apa semua kan, ada tempat duduk. Tak apalah, naiklah, saya pun nak pergi Madinah, kita satu jalan, jom kita pergi. Nek nak pergi jumpa siapa Madinah? Nek ni kata, saya nak jumpa Nabi Muhammad. Saya pun nak pergi jumpa Nabi Muhammad. Elok, satu jalan. Saya tumpang nek, saya bawa nek. Jom. Jom. Nampak? Jom. Di situ terdapat seorang perempuan tua dari Bani Tamim. Perempuan ini juga ingin ke Madinah. Lepas dia duduk sembang dengan perempuan tua ni, rupa-rupanya perempuan ni nak pergi Madinah. Aku pun nak pergi Madinah. Elok, bawa. Tetapi tiada siapa yang dapat membawanya ke Madinah. Perempuan itu berkata, aku ingin bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana satu hajat. Bolehkah kamu membawa aku ke sana? Bolehkah? Nak tumpang boleh? Aku bersetuju membawanya ke Madinah. Ada satu jalan, bawa pergi lah. Bismillah. Aku dapati, bila sampai Madinah, aku dapati Masjid Nabawi penuh dengan orang. Itu dia cerita. Dan bendera perang yang berwarna hitam sedang berkibar. Bilal yang berdiri di hadapan Rasulullah SAW sudah bersiap sedia dengan pedang di tangannya. Aku bertanya kepada para sahabat apa yang berlaku. Mereka berkata Rasulullah SAW ingin mengutuskan sebuah pasukan tentera yang dipimpin oleh Amru bin Al-As. Jadi perang ni Nabi tak pergi. Nabi buat pembarisan tentera. Nabi cek pembarisan. Nabi lantik Sayyidina Amru bin Al-As yang digelar sebagai pembuka Mesir. Amru bin As Fatihu Misra. Pembuka Mesir. Dia orang kuat lah. Panglima perang lah. Sayyidina Amru bin As, Sayyidina Khalid bin Al-Walid, Sayyidina Ali, Sayyidina Umar. Mereka ni memang handal lah dalam bab strategi perang. Baik. Ini dipanggil Sariyah. Perang Nabi tak pi, Nabi hantar orang pi, Nabi tak pi. Dipanggil Sariyah. Kalau Nabi turut serta dalam peperangan, namanya Ghazwah. Macam Badar tu Nabi sekali. Nabi sekali. Dia panggil Ghazwatu Badrin. Perang Badar. Okey, tak apalah. Dia kata aku sampai Madinah, Nabi tak pergi perang tapi Nabi duduk urus-urus. Ni apa ni? Ada bendera hitam, Bilal duduk depan siap dengan pedang semua cukup. Amru bin As menjadi ketua peperangan. Tak apalah. Dia ambil masa untuk jumpa Rasulullah Harith ni. Maka aku duduk di situ, duduk tepi masjid tu. Kemudian Rasulullah SAW masuk ke dalam rumahnya atau ke dalam kenderaannya. Hak ni perawi tak ingat. Harith dia dah mungkin faktor dia dah tua, dia pun tak ingat. Lepas pada tu Nabi masuk rumah ke, Nabi masuk dalam kenderaan. Nabi naik unta ke, tak ingat dah. Yang penting aku meminta izin untuk bertemunya. Baginda mengizinkan aku masuk. Lepas bagi salam apa semua, dia bagi salam je tak cukup. Assalamualaikum tak cukup. Kena minta izin. Macam kita pergi rumah orang, Assalamualaikum. Tuan rumah buka pintu, Waalaikumsalam. Jangan langkah masuk. Nak masuk sama ada tuan rumah persilakan, mai masuk. Ataupun kita tanya, tak apa kan ni, boleh masuk kan ni? Astagzin, saya minta izin nak masuk, bolehkah? Begitu. Kita pergi pejabat orang pun sama, ketuk pintu. Kalau orang buka pintu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Jangan langkah lagi. Tanya, boleh masuk ke? Minta izin. Salam dan minta izin, dua benda. Kalau telefon pun elok kita beramal. Telefon, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Minta izin dulu, boleh cakap kan ni? Gitu. Dapat tak? Hello. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Minta maaf ganggu Ustaz, ni boleh cakap kan ni? Minta izin dulu, jangan terus. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustaz, saya ada soalan gini. Tanya terus.
Tak apa kena. Hatta tasta'nisu wa tusallimu. Sehingga kamu minta izin dan kamu bagi salam. Okey, adat kita bagi salam dulu, minta izin. Dua benda yang berbeza. Bagi salam saja tak cukup. Minta izin je tak cukup. Dua-dua. Bagi salam, Assalamualaikum, minta izin. Ustaz, ni nak tanya sikit. Boleh ke? Tak ganggu Ustaz ke? Kalau dengan Ustaz lah. Tuan-tuan kiaskanlah dengan siapa-siapa pun. Jadi dia memberi salam kepada Rasulullah dan dia minta izin nak masuk jumpa Rasulullah. Kadang-kadang orang tak izin, orang bagi salam, boleh sembang di luar je. Kalau tuan rumah keberatan untuk panggil masuk, sembang di luar je. Okey, faham benda tu no? Telefon ni lebih baik WhatsApp dulu. Kalau nak telefon, WhatsApp dulu. Tanya waktu mana sesuai, begitu. Itu yang paling terbaik sekali. Sebab manusia ni tidak sama. Ada orang sibuk, ada orang tak sibuk. Ada orang anytime, bila-bila pun boleh call. Ada orang dia ada kerja dia. Dia nampak macam berehat, tapi dalam rehat tu ada benda yang dia buat. Mungkin zikir, mungkin selawat, mungkin menulis, membaca. Jadi kalau nak telefon, yang baiknya kita tanya dulu waktu mana yang sesuai. Nak ziarah pun tanya dulu waktu mana yang sesuai. Nah, begitu. Itu yang terbaik sekali. Guna kemudahan lah ni lah. WhatsApp dulu. Baik. Jadi dia minta izin nak masuk. Selepas memberi salam, minta izin nak masuk, Rasulullah pun izin, aku pun masuk. Rasulullah SAW bertanya. Ni mukjizat Nabi. Dia masuk ni, jumpa Nabi terus tanya dia. Apakah wujud peperangan, kamu ada bergaduh ke? Antara kabilahmu dan kabilah Bani Tamim. Dia kabilah Mudar. No? Dia ni Harith ni Mudar orang panggil. Apakah wujud peperangan antara kabilahmu dan Bani Tamim? Aku berkata, ya. Nabi macam tahu dah. Tak dan nak buka mulut Nabi tanya dah. Aku berkata, ya benar. Ini mukjizat Nabi. Dan kemenangan berpihak kepada kami. Kemudian aku bercerita kepada Nabi tentang seorang perempuan tua yang ingin datang ke Madinah, tetapi tiada siapa yang dapat membawanya. Beliau meminta tolong aku membawanya ke sini. Sekarang beliau berada di hadapan pintu rumah Rasulullah SAW sedang menunggu kebenaran untuk masuk. Nabi izin dia masuk seorang dulu. Lepas tu baru dia cerita ada seorang tu, ada nenek tu di luar tu. Dia main sekali dengan saya. Kalau boleh dia pun nak masuk juga. Macam tu. Macam tu lah kalau kita orang panggil kenuri pun. Kita tanyalah kalau kita nak bawa. Kadang orang panggil kita seorang. Kita tanya boleh bawa family tak? Kadang orang panggil kita seorang. Kita tanya kalau bawa pelajar seorang dua boleh tak? Adabnya begitu. Jadi Rasulullah izinkan dia masuk. Dia pun habaq kat Nabi ada seorang lagi. Nenek. Dia pun nak masuk. Kalau Rasulullah izinkan. Saya nak panggil dia lah. Main masuk sama. Okey, lalu Rasulullah SAW mengizinkan perempuan tua itu masuk ke dalam rumahnya. Nabi kata panggil mai sekali masuk tak apa . Kemudian aku berkata, jika boleh, okey masuk dua-dua orang dah. Laki ni nama Harith dan nenek tu kita tak tahu nama apa. Ajus, perempuan tua. Okey, dia pun sembang dengan Nabi, dia kata kalau boleh, dia cadang kat Nabi, kami ingin meminta tuan membuat sempadan pemisah antara kami dan Bani Tamim. Ni kira duk bergaduh lah. Kena buat pagar, kena buat tembok. Mereka ni baru masuk Islam. Zaman jahiliah dulu duk bergaduh. Islam pun bergaduh tak habis-habis lagi. Jadi minta Rasulullah buat persempadanan. Cadang dia lah. Kami mencadangkan kawasan padang pasir Ad-Dahna itu diberi kepada kami. Nak buat sempadan dekat Dahna. Dahna tu padang pasir tu bagi masuk kawasan kami, lepas tu buat pagar. Dahnak tu hak kami. Macam Malaysia dulu lah berebut apa? Batu putih apa tu, saya pun tak ikuti sangat. Berebut kepulauan ke apa kan. Jadi dia minta padang pasir Ad-Dahna itu diberi kepada kami. Kerana kawasan itu pada zaman jahiliah adalah milik kabilah Rabi'ah. Kabilah dia lah. Setelah cadangan ini dikemukakan, perempuan tua itu terus menjadi marah-marah. Pula dah. Sambil berkata, wahai Rasulullah, jika Ad-Dahna diberi kepada kabilah Rabi'ah, kabilah Mudar hendak tinggal di mana?
Oh, perempuan ni daripada Mudar. Harith, kabilah Rabi'ah, bergaduh dengan kabilah Tamim. Perempuan ni dia duduk tengah-tengah. Dia kabilah Mudar. Dia nak tanah tu jadi hak dia. Hak kabilah dia. Dia marah. Marah kat Harith ni lah. Dia tak setuju dengan cadangan Harith. Harith ni pun fikir-fikir macam menyesal lah. Bawa dia main sama jumpa Rasulullah SAW. Kemudian dia menggagalkan cadangan Harith. Kalau aku tak bawa perempuan tua ni main pun tak apa. Al-Harith berkata, perumpamaan aku dengan perempuan yang aku bawa ini seperti yang diungkap oleh orang. Ni orang panggil tamthilan Arab lah. Tamthilan Arab, bagaikan tu. Harith kata, aku bawa perempuan ni mai, akhirnya dia menggagalkan cadanganku. Dia bantah aku pula. Bagaikan seekor, ni orang Arab punya, orang panggil apa? Peribahasa. Peribahasa. Bagaikan seekor kambing betina yang menanggung barang yang menyebabkan ia mati. Ia tu kambing tu. Kambing ni, kesian tengok orang nak barang ni tak ada siapa nak bawa, dia bersedia bawa. Kambing betina ni sanggup bawa barang. Tapi akhirnya menyebabkan naya kambing ni mati pasal berat sangat barang. Maksud dia, aku tak bawa perempuan ni pun tak apa, bawa dia menyusahkan aku. Aku membawanya ke sini, tu maksud kepada peribahasa Arab tadi. Aku membawanya ke sini, rupa-rupanya dia kini menjadi penentang cadanganku. Aku berlindung kepada Allah dan Rasulnya. Ni Harith ni yang cakap. Aku berlindung kepada Allah dan Rasulnya. Jangan jadikan daku seperti utusan kaum 'Ad. Sekejap lagi baru keluar cerita tu. Harith ni kata, aku berlindung dengan Allah dan Rasulnya. Jangan kau jadikan daku seperti utusan kaum 'Ad. Baginda bertanya kepadaku, kepada Harith, bagaimana kisah utusan kaum 'Ad itu? Baginda sebenarnya lebih mengetahui kisah tersebut daripada Al-Harith. Sengaja ditanya lagi supaya puas mendengarnya. Cerita ni memang sahih. Nabi pun tahu cerita tu. Sahabat pun pakat tahu cerita utusan kaum 'Ad yang mengkhianati amanah penduduk kampung. Nepal lantik dia jadi wakil. Macam wakil rakyat lah. Sekarang kita tengok siapa utusan kaum 'Ad. Walaupun yang bercerita ni Harith, tapi Nabi dengar, Nabi diam, Nabi mengakuinya, iqrar dalam istilah hadis, maka ia menjadi hadis Nabawi. Hadis Nabawi. Apa-apa orang cakap, kalau Nabi dengar, no comment, kira benda tu betul. Apa-apa orang buat, kalau Nabi tengok, Nabi tak tegur, maka benda tu betul. Contoh Sayyidina Khalid, makan dhab, Nabi tengok, Nabi tak tegur. Maka makan dhab itu bukan dosa. Dhab itu halal. Itu dalam bab perbuatan orang, Nabi tengok, Nabi tak kata apa, maka perbuatan tu boleh buat. Begitu je percakapan orang, cerita orang depan Nabi. Orang duk cerita depan Nabi, Nabi dengar, Nabi tak tegur apa-apa, maka cerita tu cerita yang betul. Dipanggil hadis. Hadis dalam bentuk pengakuan Nabi. Ada hadis kata-kata Nabi. Ada hadis perbuatan Nabi. Ada hadis no comment Nabi itu juga dipanggil hadis. Hadis iqrar, takrir minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kita nak baca ni, Harith ni yang buka cerita. Nabi hanya dengar. Okey, aku bercerita, aku ni Harith. Kaum 'Ad ditimpa kemarau panjang. Kaum 'Ad tu tadi saya dah baca dah ayat-ayat Quran berkaitan dia. Di mana kedudukan dia antara Oman ke Hadramaut. Kaum 'Ad ditimpa kemarau panjang, lalu mereka mengutus seorang utusan yang dikenali dengan nama Qailun. Nama dia tu Qailun. 'Ad ni Nepa Arab lah, cakap Arab. Kalau Nabi Hud, Nabi Adam tu tak cakap Arab, tak tahulah cakap bahasa apa. Kaum 'Ad, Nabi Hud ni Nepa cakap Arab. Nepa dipanggil Arab kuno. Nepa lah yang mula-mula cakap Arab, bangsa Arab Nepa ni, bangsa Arab. Kaum 'Ad berbangsa Arab. Dipanggil Arabul Aribah. Arab hak mula-mula. Nepa mula dulu Arab.
Tu nama Hud tu ada tanwin. Hudun. Wa ila adin akhahum hudan. Hudan lah, ada 2 baris. Biasanya kalau 2 baris tu Arab lah. Kalau 1 baris tu Ajam. Macam Adam, Adamu, Adama, Nuh. Baik, kaum Ad ni kaum berbangsa Arab. Berbahasa Arab. Dia cerita, dia kata kaum Ad ditimpa kemarau panjang, lalu mereka mengutus seorang utusan yang dikenali dengan nama Qailun untuk pergi berdoa di tanah suci Mekah. Mereka tahu nak kena pergi Mekah. Mereka hantar dia, kutip duit bagi kat dia, suruh dia pergi Mekah. Pergi doa sana. Doa tak mana-mana pun boleh. Tahu juga nak doa dekat Allah. Padahal sembah berhala. Jahat, kejam. Bila kemarau, nak suruh dia pergi hampir Mekah, bagi duit kat dia, hampir Mekah, doa di depan Kaabah. Qailun ni jahat, nakal dia. Dalam perjalanan itu, Qailun singgah di rumah rakannya, member dia yang bernama Muawiyah bin Bakar selama sebulan. Kaum Ad tunggu Qailun ni bila nak balik. Tak balik. Dia pergi kona, pergi rumah kawan dia, duduk sebulan rumah kawan dia. Syok kat dia lah. Rumah kawan dia ni macam pesta seks lah. Di rumah kawan dia ada arak. Di rumah kawan dia ada perempuan-perempuan jalang. Ada penari-penari. Jadi dia duduk situ, dia minum arak, dia berzina, dia menari. Dia sebulan duduk rumah kawan dia. Dia menghampakan kaum Ad. Kaum Ad hantar dia pergi Mekah. Suruh doa di Mekah, di Masjidil Haram, minta turun hujan. Awak lah ni tak suruh Nabi Hud doa. Nabi Hud kan Nabi. Kalau Nabi Hud doa, makbul doa. Mustajab doa Nabi. Tapi mereka menentang Nabi Hud. Mereka sembah berhala. Mereka buat kesyirikan, kezaliman. Dia hantar Qailun pergi ke Mekah. Qailun tak pergi Mekah. Dia pergi rumah kawan dia. Dia tak amanah. Sebab tu orang Arab, kalau anak dia nak mengaji jauh, contoh orang Syria, anak nak pergi mengaji Mesir kan, nak pergi buat master PhD di Mesir. Orang Arab ni selalu dia guna ayat ni. Ayat, jangan jadi seperti utusan kaum Ad. Jangan jadi macam Qailun. Kami hantar hang pergi mengaji, hang pergi berseronok. Duk jauh pada mak ayah, tak mengaji. Orang talaqi, orang mengaji, orang membaca. Hang syok, mak tak ada, ayah tak ada. Duk merapu. Duk pergi isap shisha lah, duk isap rokok lah, apalah. Tak matang ni. Ada tak? Ada. Dari Malaysia, orang hantar pergi Syria, kawan-kawan mengaji. Ada juga hak jenis merapu ni. Dia boleh isap shisha lah, apalah. Ayah, mak siap baca Yasin, buat kenuri, hantar pergi. Akhirnya mengaji tak lulus. Duduk 5 tahun, 10 tahun. Mak ayah duk abang kat orang kampung, anak aku ni duk talaqi, tak habis-habis lagi. Padahal tak lulus. Ada juga yang duk lama ni pasal mengaji. Ada yang duk lama pasal tak lulus. Macam-macam jenis. Jangan jadi macam Qailun. Orang Arab kata jangan jadi. Jangan jadi seperti utusan kaum Ad. La takun macam mana? Kawafidi Ad. Jangan jadi seperti utusan kaum Ad. Baik. Qailun ni dia pergi rumah Muawiyah bin Bakar, duduk sebulan, dia berfoya-foya di situ dengan meminum arak dan mendengar nyanyian 2 orang penyanyi wanita yang dikenali dengan nama Jaradatan. Setelah genap sebulan, dia pun pergi ke Bukit Tihamah lalu berdoa. Dia tak pergi Mekah pun. Dia pergi dekat Tihamah je. Murung dia ni. Kalau jadi wakil rakyat yang tak amanah. Dia menghampakan amanah orang. Qailun ni, perangai dia. Lalu berdoa dengan cara biadab dan sombong. Doa betul-betul. Beliau berkata, Ya Allah, Engkau mengetahui sesungguhnya aku datang ke sini bukan untuk merawat orang sakit dan bukan juga untuk menebus tawanan. Ya Allah, siramlah hujan kepada kaum Ad dengan hujan mana yang kau mau. Suka hati engkau lah. Wahai Tuhan, aku main ni kan kau tak tahu. Samsing, tak ada adab. Dia tak ada puji-puji Allah. Dia kata turun hujan lah. Hujan gua mana? Tak apa. Hujan lebat ke hujan. Janji hujan. Hujan ribut ke apa ke. Turun hujan. Dengan hujan mana yang kau mau. Dia ada hujan azab.
Kemudian beberapa jenis awan mendung datang kepada Qailun ni. Ada awan warna ni, ada banyak warna, suruh dia pilih. Dan dia mendengar satu suara dari arah awan, doa suara malaikat. Tihamah ni dekat-dekat dengan Mekah dah lah. Saya pun tak tahu secara tepat kat mana Tihamah. Tihamah ni belum masuk tanah suci Mekah, belum. Orang suruh dia pergi Mekah, dia tak pergi Mekah. Dia pergi takat satu bukit nama Bukit Tihamah. Tepat wallah alam, saya pun tak tahu mana. Baik. Kemudian dia nampak beberapa jenis awan mendung datang kepadanya dan dia mendengar satu suara dari arah awan yang memintanya memilih. Ikhtar, kau pilih. Pilihlah mana yang dia sukai. Lalu dia pun mengisyaratkan jarinya ke arah awan yang paling hitam. Dia pergi tunjuk hak tu, Allah naya. Hak tu bukan awan, hak tu ribut. Hak tu putih beliung. Ada warna hitam, ada warna kelabu, dia nak hak ni hujan lebat sikit, lama tak hujan kan dia tunjuk tu. Lalu dia mengisyaratkan jarinya ke arah awan yang paling hitam, maka kedengaran sekali lagi seruan dari awan, ambillah hujan, bukan hujan, berbentuk angin abu yang lebih halus dari abu. Tiada seorang pun dari kaum Ad yang dapat menyelamatkan diri. Abu Wa'il berkata, memang benar orang Arab sama ada lelaki dan perempuan apabila menghantar utusan mereka, mereka akan berpesan kepadanya, jangan jadi seperti utusan kaum Ad. Orang Arab selalu pesan tu, la takun kawafidi Ad. Kemudian dalam keterangan ni, tuan-tuan boleh baca sendirilah. Saya pun dah cerita dah tadi di mana kedudukan kaum Ad ini antara Oman ke Hadramaut di wilayah Al-Ahqaf. Dalam Quran pun ada sebut tentang surah Al-Ahqaf. Kemudian Allah Ta'ala hantar angin taufan, angin ribut, puting beliung 8 hari 7 malam. Macam kita pergi melancong, package tu. Tak henti-henti. Dan disebut rihan sarsaran, angin kencang, sejuk. Muka surat 23 ada sebut fi yaumi nahsin. Yang tu Melayu panggil nahas. Nahsin. Bahasa utara naah. Ni semua saya dah cerita dah dalam mukadimah tadi. Tuan-tuan boleh baca baliklah. Kita tak mau ulang dah. Tuan-tuan baca sendiri insya-Allah keterangan tu. Akhirnya berlakulah kehancuran. Mereka duk tanya, man asyaddu minna quwwah? Siapa yang lebih kuat pada kami? Allah Rabbul Alamin lah. Angin itu walaupun nampak lembut, dia lebih kuat. Sebab tu Nabi Muhammad SAW kalau nampak macam nak hujan, angin kencang, Nabi Muhammad, kita baca dah dulu dalam Tanwir Masalik, Nabi bila tengok angin, Nabi mundar mandir dalam rumah, duduk tak sengap, duduk tak diam. Jalan pergi dapur, keluar ke pintu depan jalan. Sayyidatina Aisyah kata muka Nabi cemas. Aku tanya Nabi, pasal apa macam tu? Nabi kata, aku bimbang. Dulu Allah pernah menghancurkan satu kaum yang kuat, yang gagah, yang besar, iaitu kaum Ad. Aku bimbang angin ini takut-takut jadi angin azab. Maka Nabi kata, jangan mencaci angin. Jangan kutuk dia, jangan maki angin. Tapi kita berdoa lah. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat fih. Ya Allah, aku minta kebaikannya, kebaikan yang ada dalam angin dan kebaikan sebabnya Allah menghantar angin. Lebih kurang doa macam itulah. Doa apabila, tuan-tuan boleh buat carian lah. Dalam buku saya 40 hadis doa-doa pilihan pun ada. Doa ketika angin kencang. Wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat wa syarri ma ursilat bih. Macam itulah lebih kurangnya doa ketika angin kencang. Jadi inilah munasabahnya. Bila angin, jangan maki angin, jangan kutuk angin, jangan kata apa-apa ke angin, doa kepada Allah. Mudah-mudahan kita terelak daripada angin-angin yang boleh menghancurkan kita, angin ribut taufan yang boleh angkat rumah, angkat bumbung, puting beliung dan sebagainya. Takut jadi angin azab. Kalau angin sepoi-sepoi bahasa tu sedap. Kita peluh panas, dia main angin nasi, lembut, sepoi-sepoi bahasa, seronok. Tapi kalau angin azab, na'udzubillahi min zalik.
Takat tu dulu. Esok kita akan sambung kisah yang ke-6. Unta Nabi Saleh alaihi salam disembelih. Yang ni kaum apa? Kaum Thamud. Nabi mereka Nabi Saleh. Nabi Saleh kaum Thamud. Tempat mereka di Madain. Madain ni, Madinah nak pergi Madain, saya pun tak biasa pergi. Katanya jauh lah. Jauh lah. Nak sampai Madain tu dia hala ke Jordan. Madain Saleh. Lebih kurang beratus kilometer lah. 600 kilometer dari bandar Madinah ke Madain Saleh. Kita akan sambung pagi esok insyaAllah. Barakallahu fikum. Mohon maaf jika terkasar bahasa, ada salah silap, saya mohon maaf. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.